Jadi bermaksud bank doesn't promise you anything lah. Tak ada janji nak bayar lah. Ini lagi teruk. Kalau dulu sekongkongnya orang British, kalau kita bagi dia duit kertas tu, dia akan bagi kita satu keping perak. Boleh tahan. Hari ni, kalau duit kertas ni kita pergi bagi balik ke bank yang keluarkan, bank negara. Kalau bank Amerika lah. Kalau duit euro ke bank euro. Dia bagi kita apa? Tak bagi apa pun. Lagi teruk. Bermaksud dia tak janji apa-apa langsung. At least orang dulu janji juga, ada janji. Hari ni dia tak janji langsung. Bermaksud ini dah tentu buat tangkap bawah. dia betul-betul tak ada nilai. Dulu ada juga sikit juga. Dulu dapat dia sekeping perak. Jadi ini tidak mewakili apa-apa langsung. Tapi dia masih laku lagi, boleh beli. Dia beli nasi lemak RM1, dapat nasi lemak RM1. Macam mana kita boleh dapat nasi lemak RM1 padahal dia tidak mewakili apa-apa pun? Macam mana kita dapat? Macam mana akak sanggup bagi saya nasi lemak sepinggan, saya bagi ni, akak ambil ni? Sebab apa akak sanggup? Dah disahkan undang-undang. Dah Dah disahkan undang-undang. sahkan untuk apa? Untuk menjadi alat tukar. Untuk alat tukar. Macam mana kita terima dia? Kita sanggup terima dia sebagai alat tukar? Macam mana kita sanggup? Macam mana akak boleh sanggup terima ni? Sebab apa akak sanggup terima ni sebagai alat tukar? Sebab apa? Yes. Jawapan dia senang. Je. Tak, jawapan dia senang. Sebab akak boleh guna ni bagi orang lain. Sebab tu saya sanggup terima. Kalau Haji bagi saya ni, saya terima sebab saya boleh bagi orang lain. Dan orang lain tu boleh bagi orang lain lagi. Dan boleh bagi orang lain lagi. Nampak? Jadi dia satu sebenarnya, dia kita terima sebab kerajaan janji kalau awak ambil kertas ni, bagi kat orang, awak akan dapat barang yang apa yang awak nak. Ini adalah kertas janji. Kertas janji kerajaan kepada kita. Jadi sekarang dia benar-benar hanya sekadar kertas janji. Dia sendiri tak mewakili apa-apa, hanya mewakili janji. Dulu mewakili perak, sekarang mewakili janji. Jadi ini adalah risip janji. Adakah ini risip perak? Tak, ini bukan risip perak, ini risip janji. Ini satu benda yang betul gila punya tau. Satu betul-betul gila punya sistem. Tak pernah orang buat. Kalau dulu punya suku dia mewakili unta ke, mewakili pajak gadai, ada barang dekat pajak gadai ke, ini mewakili janji saja. Bermaksud kalau saya kuat, kalau saya garang sikit, kalau kat rumah saya ada bom atom, saya boleh buka kertas, saya bagi kat akak, ambil kertas ni, bagi saya suplemen bagi saya, nak ambil RM10. Apa ni? Ini saya janji boleh laku punya. Saya bom muka saya kat situ, saya bagi, ini saya punya janji. Mau terima tak? Tak terima, saya bunuh. Saya bom, saya halau negara. Tak terima? Terima. Sebab saya garang, takut. Sebab takut dengan saya. Kalau tak takut dengan saya, nak guna tak kertas tu? Tak. Ataupun percaya dengan saya cakap laku, benda ni jangan risau, boleh laku, memang benda ni boleh laku sampai bila saya janji. Dengan kata-kata manis saya pun boleh juga. Jadi dua cara, satu saya bom rumah akak, satu saya janji dengan kata-kata manis. Jadi ini adalah kertas janji. Inilah paling penyakit, paling dahsyat. Dengan janji saya boleh bagi akak untuk serahkan harta benda kepada saya. Dengan janji saya saja. Itulah Amerika janji pada kita. Bila Amerika bayar dolar pada akak, bila akak ekspor ke Amerika, dia bayar dolar, dia bayar dengan janji dia. Janji yang dolar berlaku. Janji orang kafir. Nampak Kita naik. Dah tak, dia dah. Sebab tu
dulu dia mau kali 1 perak, kita dapat 7 ekor kambing. Sekarang RM1 dapat kaki kambing. Tak dapat kaki ayam, sorry, ayam dia dapat 7 ekor ayam. Dia dapat kaki ayam pun tak dapat. Dapat apa? Untuk ayam. Untuk ayam dapat tak? Tak dapat ya? Untuk yang tak ada. Boleh free kan? Nampak? Dai ayam. Ayam kena dapat. Ayam kena bayar. Bermaksud inilah yang Allah benci, yang Allah perang riba tu sebab ni. Janji, kalau kita bayar pakai janji, risik janji, dia boleh dimungkiri. Dia boleh dimungkiri. Dan bila dia mungkiri, orang yang terima janji ni, dia dianiaya. Mungkiri macam mana? Macam ni. Dulu, masa keadaan bayar saya, dulu dia bayar tok nenek saya, dia bagi ketanya, saya pergi ke pasar, saya dapat 7 ekor ayam. Kerajaan janji 1 keping ni dapat 7 ekor ayam. Sekarang bila tok nenek saya bagi duit kat saya, simpan, saya pergi ke pasar, saya dapat tai ayam mana. Jadi janji kerajaan tu satu janji yang tak boleh ditepati. Ataupun dia kata saya kasar, menipulah. Senang cakap. Menipulah, itu kata dapat 7 ekor ayam, akhirnya dapat tai ayam saja. Itu penipuan yang besar. Saya teraniaya. Nenek saya, dia tak teraniaya sebab dia masa tu dapat 7 ekor ayam. Saya yang pegang dia ni sekarang, dia turun, saya dapat hanya penipuan. Jadi saya marahlah. Marahlah, ini penipuan. Kalau saya nasib baik ini dapat tai ayam. Kalau tak laku langsung, tai ayam pun tak dapat. Contoh macam ni. Apa saya dapat sekarang? Apa saya dapat? Tak ada benda. Tak ada benda. Ini tak menipu ke? Itu air kata laku. Kalau sekarang tak laku lah. Apa sahaja itu? Jadi praktikal tak kan? Praktikal tak? Tak praktikal. Ini mantap, ini sistem paling tak praktikal, sistem paling aneh. Allah sangat benci dan Allah declare perang istiak. Siapa guna amal riba, siapa amal dapat bayar pakai resit, Allah perang. Tengoklah, hidup awak tak selamat. Mesti tak selamat. Selagi kita guna wang kertas, selagi itu awak tak selamat. Dan bukti dia sekarang lagi dah. Sampai bila-bila pun kita akan dijajah oleh Yahudi. Allah sengaja letak Yahudi untuk jajah kita sebab kita engkar. Jadi kita kalah perang tu bukan sebab Yahudi ada bom atom, bukan sebab negara dia besar, kata orang dia banyak, tak. Sebab kita engkar. Dan kalau kita nak menang perang, bukannya kita pergi hantar askar pergi bom bangunan Twin Tower itu, ataupun kita pergi perang Yahudi itu, ambil bom yang lagi besar letak kereta. Cara dia, jangan amal riba kita. Cara dia, jangan terima duit kertas. Ada cerita. Kalau lagi sekali, jelas daripada kita nak beli kertas ke, nak beli kelapa sawit daripada kita kata, oh dollar, no. Dia nak bayar, I bagi kelapa sawit, you bagi Gold. emas. Alhamdulillah. Kaya tak kita? Kaya. Semua orang pegang emas kat sini. Kaya tak? Siapa ada emas? Kan ada emas ni? Ada duit emas tak? Tak ada, miskin. Berapa orang tak ada duit emas lagi? Tak ada duit emas, tak ada lagi? Perak ada. Apa tak ada? Kita semua miskin. Orang dulu sekampung sekeping emas dia ada dalam poket dia. Kan? Ya. Nak tanya sikit. Boleh. Sebenarnya ni memang kita dah mengikuti lama. Semacam Dr. sebut tadi, kita beli sawit, Amerika mesti bagi dengan emas. Memang mahal. Mana tempat kenyataan itu dah saya dihantar sebagai budak bagi keuangan. Jika nak kita dah guna benda ni, kita kena pakai dengan Amerika. Apa komen kita? Macam Dia kata kalau kita nak guna emas dirham ni, kita kena pegang dengan Amerika. Apa pendapat doktor? Kalau kita nak guna emas dan perak sebagai wang, kita kena perang dengan mereka. Kita nak guna dinar dan dirham dalam muamalah kita. Kita kena perang dengan mereka dulu. Apa pendapat doktor? Dia cakap tak? Dia cakap betul. Memang dia cakap. Dia kasi tahu tak sebab dia kena perang. Taklah maksudnya saya buka secara live dalam video tu. Maksudnya kesimpulan dia kita tak boleh guna. Jadi kita mempraktikkan dinar dan dirham ni. Selagi kita tak memegang mereka apa.
Sebab Ya. pendapat doktor Pendapat nasional itu tak benar. Itu satu statement yang tak benar. Kalau statement yang macam tu lah, kalau kita, sebelum kita boleh guna, kita kena pegang dengan dia, itu tak benar. Sebab Amerika dia tegakkan freedom, kebebasan. Itu memang dia utamakan kebebasan bersuara, kebebasan nak berniaga. Dia memang izinkan betul. Dia tak suruh, kita akan pegangkan kita. tak dalam itu menjadi saya tak bilang je lah. Kes tak ada hasil dia, tapi secara praktikal ya. Kalau kita berurus niaga, kita tutup dia bayar tempat. Sekarang ni lah, agaklah kita boleh dapat. Boleh, tak ada masalah. Betul, bukan ke Libya ni Muammar Gaddafi. Jadi nak minta emas kan. Kita perlu bersebabkan dia Libya diperangi kan. Taulah itu sah ke tak sah kan. Dan dia tak nak guna pun emas dan perak. Dinar kita tak nak guna kat sana. Tapi kita ada baca lah yang dia nak minta perak, tapi tak tahu sejauh mana kan. Dan macam mana dia minta pun kita tak tahu. Dia minta bagi wajar si cara dia minta ke. Tapi selama ni kita guna dinar dan perak tak ada masalah lah. Sebab kalau orang Amerika tu, kalau nak kata orang Yahudi, dia lagi benci tengok kita sembahyang di masjid. Tapi dia tak ada nak bom masjid kita. Setakat kita bina dia bom, kita bina dia bom. Tapi setakat guna muamalah pakai wang emas dan perak ni, ini tak ada masalah lah. Sebab apa kita nak kena bunuh satu orang ke tembak orang ni. Kalau kita laku kekerasan, kemungkinan dia ambil tindakan. Tapi kalau kita bebas menggunakan emas dan perak, tak ada masalah. Satu contoh, di Utah, di Amerika, ada constitution kerajaan dia, state dia terima bayaran menggunakan emas dan perak. Dan emas dan perak diguna untuk jual beli di sana. Tapi itu setakat lokal lah, macam kita di Kelantan ni misalnya. Dia tidak boleh jadi legal apa. Tak apa, itu pun dia tak diperang. Bermaksud orang dia sendiri pun dah guna emas dan perak, tak ada diperang lah. Menjawab soalan tadi lah. Ialah maksudnya di tiga negeri di Amerika kita tahu dia menggunakan emas dan perak, tetapi di kalangan dalam tu dia maksudnya. Sekarang ni ya fokus ni kita nak bawa kalau boleh, kalau dapat dia secara di mereka global. Pelan-pelan lah, kita tak tahu lah apa yang masa akan datang kan. Kalau masa ni kita pun tak sampai ke sana lagi. Kita masih ini berapa orang aja emas perak tadi kan? Nampak? Emas pun tak ada, semua di kertas. Okey. Jadi yang kembali balik kepada kita tadi yang hadis tadi. Zaman tu, satu masa di mana zaman semua orang akan makan riba. Bila zaman tu? Yang Rasul cakap tadi, dah sekarang. Inilah zaman dia. Dan siapa saja tak nak makan riba, dia pasti terkena debu riba. Bila? Siapa? Kita lah. Jadi ulama kita makan riba tak? Dia tahu tak dia makan riba? Mungkin dia tahu. Jadi kalau nak berguru dengan syekh, dengan guru, dengan ustaz kan, tanya dia, Ustaz, kalau saya beli nasi lemak pakai duit kertas ni, ada orang kata riba tak? Kalau dia tak tahu, nak tinggalkan dia lah. Buang masa dia belajar dengan dia. Benda yang paling besar, dosa paling besar pun dia tak tahu, yang dia sedang amalkan, apakah lagi benci? Bermaksud dia tak tahu keutamaan. Kat sinilah kita tahu, alhamdulillah semua dah faham hari ni. Cari jalan nak keluar kan. Akan kata, macam mana kita nak keluar? Kita terperangkap. Kita dah tak nak guna kan? Kita dah nampak rugi dan berdosa. Kita cari jalan keluar. Apa jalan keluar dia? Dinar dan dirham. Guna wang emas, balik guna wang perak. Daripada dulu lagi kita tak guna benda tu. Kembali balik ke situ. Itu dia cara tak nak beramal. Kalau selagi kita guna ni, tak kira euro ke US ke ringgit ke rupiah ke, selagi itulah kita mengamalkan riba. Next.
Jadi nak guna dia tak susah. Banyak cara. Jual beli, atau untuk mas kahwin, atau untuk bayar zakat, untuk simpanan, nasib pun dah guna. Dulu lagi dia guna tahun 2003. Saya sendiri pergi, saya nak guna mas kahwin, emas dan perak untuk malia. Jadi benda ni dah start dah. Benda ni bukan kita baru nak buat, benda ni dah buat. Kau cakap pasal kebangkitan Lina, bukan baru nak bangkit, dah bangkit. Orang dah beramal dekat Kelantan tu. Ada lebih kurang 2,000 kedai yang guna emas dan perak. Dekat Selangor ni ada dekat dengan berapa tu? Dekat 200-300 ada. 200-300 kedai kat sini. Semua dah beramal. Jadi yang sedapnya sekarang, waktu sekarang ni, yang penting kita nak sampaikan selain pada dah faham benda tu usaha riba, yang penting adalah ini adalah waktu peluang untuk kita menonjolkan diri pada mata Allah SWT. Bila masa semua ulama tak nampak benda ni, akak jadi ulama, akak lagi pandai pada ulama tu. Sebab Allah pilih untuk datang hari ni. Ni terpilih. Bukannya semua orang boleh datang hari ni. Dipilih untuk faham. Dan ilmu yang saya sampaikan ni, ilmu ni sangat tinggi sehingga kan lebih tinggi daripada ulama.